Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang mentadbirkan alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan ibu bapa yang dikasihi, kita berada di waktu awabin, menutup waktu lalai di siang hari, di saat orang mencari tempat ihram, kita mencari tempat menutup keaiban. Sementara menunggu waktu Isya, malaikat mengepakkan sayapnya antara ufuk timur dan barat. Doa dan zikir malaikat, Allahumma ghafir lahum warhamhum, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Mudah-mudahan bertepatan doa dan zikir malaikat ini, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sambung hadis 40, yaitu pengenalan lagi, yaitu sebelum masuk hadis yang pertama, kita berkenalan atau kita bagaimana terbitnya hadis 40 dan apa itu yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Baik, kata pendahuluan Imam Nawawi dalam kitab Matan Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia mengurus langit dan bumi, yang mengatur segala makhluk. Dialah yang mengutus rasul-rasul, semoga mereka dirahmati dan disejahterakan kepada seluruh orang mukallaf, untuk menunjukkan dan menyatakan segala syariat agama dengan dalil-dalil yang jelas dan keterangan yang nyata. Saya puji Allah atas segala nikmatnya, dan saya selalu memohon agar ditambah kurnia dan kemuliaannya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang tunggal lagi perkasa, yang mulia lagi pengampun, dan mengakui bahawa junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, yang dicintainya dan temannya, makhluk yang utama, yang dimuliakan dengan Al-Quran yang gagah, yang sentiasa melemahkan manusia, menirunya ganti tahun berganti tahun, beralih masa, dan dengan al-sanah yang menerangi orang yang memohon petunjuk, yang diistimewakan dengan kesempurnaan perkataannya, sedikit lafaznya, lengkap pengertiannya, dan dengan kemudahan agama yang diwahyukan kepadanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan memberi kesejahteraan kepadanya dan kepada para nabi dan rasul dan para keluarga mereka serta sekalian orang yang saleh. Ini kata-kata pendahuluan oleh Imam An-Nawawi. Setiap pengarang ulama kita tengok ya, memuji kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kitab Zainul Tullab, karangan Imam Mufti negara Brunei,
dia mendahului dengan sembahyang malam. Jadi keberkatan pendahuluan yang dimulakan oleh imam-imam ini memberi keberkatan dalam kitabnya, dan bergilit-gilit sampai hari ini kita menjadi panduan. Baik, sambungan lagi. Sesudah itu sesungguhnya kami telah riwayatkan dari Ali ibni Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda dan Umar ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari jalan yang banyak dan riwayat yang bermacam-macam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi sumaratil fuqaha wal ulama." Barang siapa menghafaz kerana umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, nescaya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha, iaitu ahli fiqh dan ulama. Dalam satu riwayat yang dikatakan. Jadi ini kemungkinan kita akan jumpa ini semua adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif tetapi yang ada asas yang dikatakan, diriwayatkan, sesungguhnya kami telah riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Abu Umar. Bermakna dia ada asas, boleh diguna pakai tetapi tidak boleh dibuat hujah. Nah, sebab dia kata apa? Barang siapa menghafaz kerana umatku 40 hadis dari urusan agamanya, nescaya Allah akan membangkitkan dari dia pada hari kiamat, dalam satu riwayat yang dikatakan. Ini kalau kita lihat, ya, sebab dalam hadis sahih dia kata, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyru salawatin." Siapa selawat sekali pada Nabi, Allah akan selawat pada dia 10 kali. Bermakna, kalau kita tengok siapa yang menghafaz hadis, ini ada asas, ya, dari urusan agamanya, nescaya Allah akan membangkit dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha, iaitu ahli fiqh dan ulama. Ya, dalam satu riwayat yang dikatakan, ba'athahullahu faqihan aliman, dan Allah membangkitkan dia sebagai seorang ahli fiqh dan seorang alim. Dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan pula, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida, dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi tentang ini berkaitan tentang ilmu, kelebihan ilmu, apatah lagi orang yang meriwayatkan hadis-hadis, kemudian ramai pengikut dan yang keadaan orang yang beramal, lebih-lebih lagi hadis yang berkaitan dengan ibadah, ya, yang dikatakan 1/3 daripada hadis-hadis yang diriwayatkan adalah berkaitan dengan fiqh. Nah, fiqh. Jadi dibangkitkan sebagai seorang alim, seorang yang alim, dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, qila lahu udkhal min ayyi abwabil jannah syi'ta, dikatakan kepadanya, masuklah ke pintu syurga manapun yang engkau suka. Dan dalam riwayat Ibnu Umar pula dikatakan, kunta fi zamaratil ulama wa usyira fi zamaratis syuhada, tuliskan dia golongan ulama dan dikumpulkan dalam
lingkungan para syuhada, orang yang mati syahid. Ini kelebihan orang yang meninggalkan waris ataupun ilmu. Nah, al-ulama warathatul anbiya. Apatah lagi imam-imam yang masyhur, ya, yang ramai pengikut tersebut digelar imam supaya menjadi panduan ibadah kepada seluruh umat. Ya, bermakna ulama itu ada pewaris pada nabi-nabi, lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan ilmu, ya, orang yang meninggal diwarisi dengan ilmu. Itu sebab sampai hari ini syukur alhamdulillah kita dapat menatap hadis-hadis yang mana hadis sahih, yang mana hadis mutawatir, di mana hadis dhaif dan sebagainya. Jadi sebagai panduan, ya, sebagai rujukan kita, ya, dalam kehidupan. Kemudian para ulama yang menghafaz hadis sepakat mengatakan bahawa hadis ini sebagaimana yang telah disebut dhaif. Itu kita dah jumpa, yaitu bahawa hadis dhaif belaka. Sekalipun jalan riwayatnya, ini banyak ulama yang telah mengarang kitab-kitab yang mengandungi 40 buah hadis yang jumlahnya tiada dapat dihitung. Ya, ini dah bermula kenapa wujudnya arba'in hadis yang dikata hadis 40 ni, ya, bermula. Baik, seperti ini, maka orang yang pertama yang saya kenal yang telah pun mengarang kitab seperti ini ialah Abdullah bin Mubarak. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam Pusi, sebuah kampung yang dalam Bukhari. Beliau adalah seorang ahli ilmu dan pendidik. Setelah itu muncul pula Hasan bin Sufyan an-Nasai, sebuah negeri di Khurasan. Kemudian Abu Bakar al-Ajari, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani di negeri Parsi, Ad-Dar Qutni, nama tempat di Baghdad, Abu Naim dan Abu Abdurrahman As-Salimi, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bayhaqi, dan banyak lagi yang telah mengambil bahagian mengarang kitab tersebut, baik daripada golongan ulama mutaqaddimin yang terdahulu maupun dari golongan mutaakhirin yang terkemudian. Dan saya kata Imam Nawawi, dan saya, yaitu kata Imam Nawawi, telah memohon kepada Allah supaya dapat pula mengumpul sebanyak 40 hadis mengikuti jejak mereka, yaitu imam-imam yang berilmu pengetahuan lagi menghafaz tentang hukum-hukum Islam. Sebab Imam Nawawi ini banyak riwayat hadis berkaitan dengan fiqh, panduan ibadah dan sebagainya. Contoh, ya, dia kata kalau semayang berjamaah tidak ada bacaan Fatihah, sebab daripada hadis Nabi mendengar setelah Nabi membaca Fatihah, ya, Nabi mendengar Nabi membaca surah, kemudian sahabat-sahabat di belakang membaca Fatihah dalam keadaan kuat. Bermakna Nabi selesai solat, siapa yang nak berlumba-lumba dalam membaca Quran semasa solat, ya, seolah-olah Nabi menegar. Seolah-olah Nabi menegar imam-imam lain, sebab semayang pada imam lain tidak wajib membaca Fatihah, melainkan Imam Syafi'i. Kemudian, ya, dalam fiqh mengatakan tidak sah semayang kalau tidak ada Fatihah. Maka Imam Syafi'i menukilkan dan dihuraikan oleh Imam Nawawi, ya, wajib baca Fatihah tapi dalam keadaan sir atau perlahan, ya, ataupun perlahan, bermakna wajib baca Fatihah, ya. Sebab banyak
Kalau kita tengok dalam fiqh, kalau kita tak sempat nak habiskan Fatihah, imam dah rukuk, maka kita ikut rukuk. Sebab kita mengikut imam, itu asas. Ya. Tetapi hujahnya, ya, mazhab-mazhab lain tidak membaca Fatihah. Ya, hanya mendengar, mengikut imam. Semua serentak buat. Ya, rukuk, semua rukuk. Jadi, pada Imam Syafi'i dan muridnya iaitu Imam Nawawi menukilkan bahawa membaca Fatihah itu adalah wajib dalam keadaan tidak dalam keadaan kuat. Ya, wajib baca Fatihah. Kalau tak habis rukuk, maka dia rukuk, ya, bersama-sama dengan imam. Ya, sebab Imam Nawawi dia ambil jalan tengah. Imam Syafi'i dia mengambil jalan tengah, wajib membaca Fatihah. Ya, wajib membaca Fatihah dalam solat. Mazhab kita kan. Jadi tertiblah, tertib, ya. Baik. Kemudian dikatakan apa? Maka orang yang pertama yang saya kenal dah sudah, dan saya kata Imam Nawawi telah memohon kepada Allah supaya dapat pula mengumpul sebanyak 40 hadis mengikuti jejak langkah mereka, imam-imam yang berilmu pengetahuan lagi menghafaz tentang hukum-hukum Islam. Sesungguhnya para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dalam urusan fadail a'mal. Bermakna dalam urusan beramal, amal-amal yang utama. Namun demikian, saya sendiri tidak berpegang kepada hadis itu, tetapi kepada sabda pada hadis-hadis yang sahih, yaitu liyuballighul syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir daripada kamu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan sabdanya lagi, nadbarallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah cemerlangkan, membaguskan mereka seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian ia peliharakannya, lalu disampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang telah didengarnya. Jadi Imam Nawawi ini dia tidak terputus, dia punya sanad, dia berguru. Dia berguru, semua mazhab dipelajari, dia ambil jalan tengah. Sebab Imam Nawawi wujudnya Imam hadis 40 ini yang masyhur, ya, semuanya dia berguru, bukan mengarang dengan sendiri. Selanjutnya ada ulama yang mengumpulkan 40 buah hadis tentang usuluddin, iaitu tauhid. Ada pula mengumpul tentang cabang-cabang hukum agama. Seterusnya ada yang mengumpulnya mengenai jihad, zuhud, adab, budi pekerti dan ucapan Nabi dalam berbagai-bagai keadaan. Jadi banyak yang mengarang sebab hadis ini ada disebut bermakna dia bersanad. Siapa yang mengumpulkan hadis yang 40 bermakna ramai. Dia ada yang menukilkan tentang hukum fiqh, ada yang menukilkan tentang zuhud, adab dan sebagainya. Ya, baik, semua itu mengandungi maksud yang baik. Semoga Allah meridai maksud seperti itu dari para penyusunnya. Dan saya berpendapat bahawa ada kumpulan 40 buah hadis yang lebih penting daripada segala itu. Jadi Imam Nawawi memilih yang paling penting, ya, dalam kehidupan manusia sebagai panduan. Apa yang ada dalam tercatat dalam hadis 40 ini pada Imam Nawawi, yaitu suatu kumpulan yang mengandungi segala yang tersebut, dan tiap-tiap hadis itu mempunyai faedah dan yang penting mengenai kaedah agama yang boleh para ulama menegaskan bahawa pusat peredaran hukum
Islam terletak padanya, atau seperdua atau sepertiga atau seperempat atau seumpamanya daripada hukum itu adalah daripadanya. Artinya kebanyakan hukum terletak pada hadis-hadis itu, seperti hadis innal halal bayyin, sesungguhnya halal itu nyata, dan hadis ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat, dan arti seperdua daripada hukum itu ialah mengenai pengambilannya daripada hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala ilmu itu dengan niat. Abu Daud berkata hadis ini mengandungi seperdua Islam, mengingatkan kepada amal agama, iaitu ada yang zahir, iaitu amal anggota, dan ada yang batin, iaitu niat. Imam Syafi'i berkata hadis ini mengandungi sepertiga Islam, kerana usaha seseorang hamba ada kalanya dengan hatinya, ada kala pula dengan lidahnya atau anggotanya, sedangkan niat adalah salah satu daripada yang tiga itu. Jadi Imam Syafi'i kata hadis 40 ini diambil daripada sepertiga agama Islam. Ya, dia bermula dengan niat. Sebentar lagi kita akan memasuk hadis yang pertama. Kepada Allah saya berpegang dan kepadanya saya serahkan segala urusan. Ya, berbahagialah, apa tu? Dia kata bagainya lah pujian dan nikmat, dan dengan kudratnya terdapat taufik dan asmahu, yaitu peliharaan. Baik, itulah pengenalan sedikit tentang hadis 40 Imam Nawawi. Bermakna ramai ulama hadis mengarang 40 hadis, memilih 40 hadis. Tetapi pada Imam Nawawi, ya, berkaitan dia adalah cabang daripada Imam Syafi'i. Dia memilih kata sepertiga daripada Islam, hadis al-arba'in. Ini kalau boleh dihafal, Masya Allah hebat. Ya, hadis 40. Sebab apa? Berkaitan dalam kehidupan. Sebab ada ulama hadis memilih tentang suhud, ada tentang jihad dan sebagainya. Tetapi dalam Imam Nawawi adalah amalan seharian. Ya, amalan seharian manusia. Baik, kita bermula hadis yang pertama pada malam ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بار الدزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذي هما أصح الكتب المصنفة. Hadis yang pertama, terjemahannya dari Amiril Mu'minin Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana dunia,
yang ia memperolehinya atau perempuan yang ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya itu. Ini hadis yang pertama tentang pencerahannya. Semua dalam kitab hadis bermula, inilah hadisnya, yaitu bermula dengan niat. Apa yang diniatkan? Itu sebab tempat pandangan Allah adalah di hati manusia. Tempat pandangan Allah, dan di hati itulah ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan nafas, dan keluar perkataan daripada hati. Kalau bersih hati, itulah kata-kata yang akan keluar. Kalau kita orang sembahyang, orang ibadah, bagus dalam sembahyang, tetapi di luar kita mengatakan, lidah kita banyak bercakap benda-benda jelik, benda-benda mencarut dan sebagainya, itulah bentuk hati kita tentang. Jadi setiap pekerjaan, setiap hari-hari celik biji mata, berpunca daripada hati, iaitu niat kita. Hari ini niat. Itu sebab bila ada niat, dia bermula tentang. Dia bermula bermakna kita fokus dalam kehidupan. Hari ini aku nak begini dengan niat yang baik. Kalau dia kata hijrah, dia kata dalam hadis ini hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperolehi hijrah itu kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia berhijrah kerana ingin memiliki perkahwinan, itulah yang dia dapat. Bermakna niat hatinya bukan nak memelihara awal-awal nak memilih keturunan atau tentang ilmu dan sebagainya, ibadat, tetapi dia memilih kecantikan atau perkahwinan, maka itulah yang dia dapat. Tetapi kalau dia berniat untuk mengembangkan suriat atau keturunan, maka itulah yang diperolehi keberkatan dalam hidup. Semuanya bergantung kepada Allah. Tengok semua, kata Abdullah ibnu Mas'ud berkata, pernah naik unta bersama dengan Nabi semasa kecilnya, maka Nabi berpesan, wahai ulam, maukah aku berpesan pada kamu, kalau satu dunia ini nak mencacat cederakan kamu, saya tidak akan cedera kepada kamu. Sebab apa? Tanpa izin Allah. Kalau di dunia ini sepenuh bumi orang yang dah memberi manfaat kepada kamu, dia tidak akan dapat memberi manfaat melainkan Allah. Itu sebab tentang setiap pekerjaan kita bermula dengan niat. Niat. Itu sebab kita tengok dari segi ibadah, niat. Tapi kita dah silap. Kita membaca niat dalam solat. Niat itu lintasan hati yang bersih. Kita tengok imam kalau angkat takbir, Allahu Akbar. Kalau tengok imam Mekah ke imam Madinah ke imam yang masyhur ke, Allahu Akbar. Bila pula dia niat? Rupa selama ni kita membaca niat. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikuti imam tunai kerana Allah. Kita membaca niat. Niat itu lintasan. Itu sebab dalam syarat fiqh, Imam Nawawi juga mengatakan, dia niat itu dia ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Qasad sahaja aku sembahyang, fardu atau sunnah. Kemudian fardu apa kita sembahyang, cukup dah. Dan ditambah ta'yin, iaitu imaman sunat melainkan hari Jumaat. Jadi tentang semua pekerjaan dengan niat. Kalau tanpa niat, dia tak jadi apa? Dia tak jadi fokus dalam kehidupan. Dia tak ada matlamat hidup dalam kehidupan. Hari ini bermula niat, aku hari ini nak berjamaah 5 waktu. Hari ini aku nak baca Quran. Hari ini apa? Bermula bermakna niat yang baik berakhir dengan yang baik. Nah, itu sebab kalau masih kurang ketika nak tidur,
Jangan lupa baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, dan sunat menyebut amin. Maka agama mengatakan akan disempurnakan segala amalnya yang lompang. Allah akan sempurnakan. Itu sebab bermulalah dengan niat yang baik, bermakna nak tidur nanti bismikallahumma ahya wa bismika amut, kita muhasabah diri. Besok lagi, besok kalau masih hidup, aku tak akan biarkan perkara lompang ini. Bermakna sentiasa niat. Ya, bermakna ni dikata hadis yang masyhur, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Ya, maka barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita tengok muhasabah diri, sepanjang hari bermula daripada celik biji mata sampai lah ni, atau sampai nak lelap biji mata, kadang-kadang kita lupa Allah Ta'ala. Nah, seharian seolah-olah kita tak percaya pada hari kiamat, seolah-olah rukun iman tu tak wujud dalam kehidupan, sebab kita bergantung kepada seolah-olah ini ikhtiar aku. Ya, itu sebab hari ini mari kita perbaharui niat kita. Setiap hari kita niat yang baik. Ya, bila niat yang baik diaminkan oleh malaikat. Jadi tuan-tuan, ya, bermakna ya, segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah kerana dunia, itu sebab kita payah nak longkak daripada kepala kita tentang dunia. Celik biji mata ialah kita baca doa atau kita solat, ya, tetapi kita lupa sepanjang hari apa yang kita bermula dengan niat. Jadi tuan-tuan, ya, menunggalkan Allah Ta'ala, kita tak tahu apa berlaku sepanjang hari. Ya, sepanjang hari kita niat pada Allah, ya Allah perkara yang baik, ya Allah aku mohon perkara yang baik. Keluar pada rumah, bismikallah, bismikallah, a'udzu bi apa tadi kata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah Ta'ala. Ya, bila hidup, apa yang kita nak lakukan, sebab jangan kita mendapik dada. Bila kita berjaya sesuatu, ini usaha aku, ini kepandaian aku, ini apa yang telah tentang dunia, tentang janganlah kita menjadi cemburu. Kalau orang nak kaya, itu dah rezeki dia. Kalau orang nak kesenangan, itu dah jadi kehidupan dia. Kita adalah kita. Pernah satu ketika seorang pemecah batu bekerja memecahkan batu. Tetapi satu ketika dia rehat di tengah hari, dia memandang ke langit. Dia tengok matahari bergerak. Kemudian matahari tertutup dengan awan. Maka pemecah batu kata, matahari tak kuat, awan yang kuat. Ya. Kemudian bergerak lagi, dia memandang awan tadi bergerak. Kemudian sampai di gunung, awan itu memecah dan hilang. Oh, awan ini tak kuat. Yang kuat gunung. Kemudian gunung daripada puncak dipandang sampai ke bawah. Kemudian pandang pada diri dia. Bermakna tuan-tuan, pandang pada diri sendiri, itulah bermakna Allah, apa yang Allah beri syukur, alhamdulillah. Jangan cemburu pada tangan orang. Itu sebab yang jadi rosak manusia ni, kerana dia cemburu pada tangan orang. Kita dimomokkan, dimotivasikan dengan kekayaan dunia. Payah nak longkah tuan-tuan. Hari ini tengok di Kap Melaka, kita dimomokkan dengan macam-macam makanan hidangan, sampai melangkaui daerah negeri untuk cari makan yang sedap-sedap. Bila dah dunia menguasai diri kita, maka timbul syahwat ataupun keinginan
hingga menyusahkan kehidupan kita. Itu sebab syukurlah apa yang ada di atas muka bumi ini. Semua ujian, sabar ada kelebihan, suhud ada kelebihan, Allah suka. Khauf, takutkan akan Allah, ada kelebihan. Dia berakhir di atas muka bumi. Tetapi yang mengikut kita sampai ke syurga, yang kekal adalah syukur. Syukur itu tak pernah tertinggal, tentang sehari-hari kita berniat syukur pada Allah kita dapat hidup, syukur pada Allah sentiasa memperbaharui niat dengan Allah, menunggalkan Allah. Lebih-lebih lagi kita di hari senja ni tentang, apalagi kita nak berhajat. Dulu kita dah puas dah melakukan dosa dan sebagainya. Remaja, alam berumah tangga, alam beranak pinak, sekarang ni kita akan melangkaui satu alam yatim piatu, iaitu alam barzakh. Dan kita akan melangkah di alam yang kekal abadi, tidak ada balik lagi dengan dunia. Itu sebab bila dikatakan sabar, diutuskan Nabi, macam mana sabar Nabi? Akhirnya Nabi diselawatkan. Bagaimana khaufnya Nabi? Nabi tak takut kepada ugutan dan penyingkiran, atau bunuh dan sebagainya. Kemudian bagaimana suhudnya Nabi? Tidak mementingkan dunia, sehingga di hari Isnin Nabi nak wafat, Nabi mengangkat dua belah tangan. Siapa yang nak menuntut daripada aku? Tidak ada hutang pada dunia tetap. Itu sebab yang mengikut adalah syukur. Syukur itu kekal sampai dalam syurga. Berterima kasihlah pada Allah Ta'ala. Jadi perbaharui niat, tunggalkan Allah Ta'ala. Kemudian kita tengok tawakal. Menunggalkan Allah Ta'ala, ditawakal pada Allah Ta'ala. Apa saja yang kita usahakan, bukan milik kita. Apa yang telah berjaya, syukur. Apa yang tidak berjaya, kembali kepada Allah. Umpama orang menanam padi, kemudian banjir berlaku, ataupun kemarau, tidak melimpahkan air ke benda-benda, akhirnya tak dapat menghasilkan, kembali kepada Allah. Sebab Allah suka orang bertawakal. Allah suka kita dapat nikmat hidup, iaitu nikmat nafas turun dan naik. Jadi tuan-tuan, bila kita tawakal, umpama seorang bayi yang kehilangan pimpinan ibu dan ayahnya, dia bermain-main terlepas, menangis. Walaupun ada orang yang lebih sayang, ada orang yang sayang, kesian budak ni, ataupun penguasa polis dan sebagainya ambil nak lindung budak ini, dia tak nak, tetap dia menangis. Tetapi bila dapat pada ibunya, dia berhenti menangis. Bahkan ibunya dokong dia, walaupun tak minta didokong. Tetapi bukan saja tak minta didokong, ibunya susukan lagi. Bermakna, walaupun dia tak minta susu, bermakna kasih sayang Allah, dengan bermula dengan niat tawakal pada Allah. Apa saja yang berlaku, sama ada baik ataupun berbentuk musibah, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kita ambil sedikit lagi. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dan bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah. Apa maksud ni? Artinya petani menurut bahasa orang Bukhari, bermakna petani. Dan Abu Al-Husain Muslim bin Hujjaj Al-Muslim bin Muslim Al-Qashiri An-Nasaburi dalam kitab sahih keduanya, yaitu kitab yang amat sahih di antara segala kitab yang pernah disusunkannya. Bermakna kita tengok pada hadis yang pertama ini, bermakna setiap ulama hadis bermula dengan hadis ini, bermakna hari-hari pengajaran bagi kita hendaklah berlaku niat yang baik.
perbaharui niat itu. Ya. Hanya segala amal dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perumpamaan atau perempuan yang ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang berhijrah kepadanya. Hadis ini ya diriwayatkan, coba ya, bermula kita hadis mana-mana pun sebelum disyarahkan ya, sama ada bab zuhud, sama ada bab khauf, sama ada bab patuh kehidupan, tetapi ya Imam Nawawi dia mengambil jalan tengah, yaitu tentang kehidupan. Baik, kita ambil sikit lagi syarahannya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini makna imam yang masyhur, Imam Bukhari ya, kemudian Al-Muslim, Sayyidina Umar Al-Khattab, bergelar Amirul Mukminin, raja segala yang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua, digelar apa? Amirul Mukminin, raja segala orang yang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak umat Islam. Menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafiz, artinya bapak singa, ya, mengingat keberaniannya dan kepahlawanan beliau itu. Beliau banyak juga meriwayatkan hadis. Semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Antara hadis-hadis itu ialah hadis yang pertama ini, ya, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar yaitu sahabat Al-Mahdiyin. Sayyidina Umar siapa tak kenal, hampir membunuh Nabi ketika dia dikatakan oleh rakan-rakannya, adik kamu sedang mengikuti agama Muhammad, yaitu Fatimah. Maka dengan marah, kalau aku tak bawa balik kepala adikku di sini, kau jangan sebut ini adalah singa. Jadi tuan-tuan, ya, bayangkan Sayyidina Umar Allah pilih dengan sebab doa Nabi, ya Allah jadikan dua orang ini sebagai penolong agama salah seorang, yaitu Abu Jahal dan Umar. Maka Allah pilih Umar Al-Khattab. Ya, bayangkan sayangnya kepada Nabi sehingga Nabi wafat. Siapa yang mengatakan Nabi wafat akan penggal leher, ya, bermakna ya, iman apa tu, dia selalu cemburu. Sayyidina Umar ni cemburu kepada Abu Bakar. Ya, saya cemburu kepada Abu Bakar, sehingga kan dia kata apa, kalau iman Abu Bakar nak ditimbang dengan penduduk dunia, berat lagi iman Abu Bakar. Kerana apa? Dia selalu mengikuti Abu Bakar. Dia nak berlumba-lumba dengan Abu Bakar. Rupa-rupanya ya, Abu Bakar lebih utama, sahabat yang pertama ya daripada Nabi SAW. Jadi ya, hadis ini hadis sahih, bermakna daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian nilaiannya, hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilaian yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak antara hukum itu didasarkan kepada ulama hadis yang sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya, ya, tentang sahihnya. InsyaAllah
kita akan sambung lagi, ya. Kita ambil pada nilaian muka surat 56, tandakan Muhammad, syarahnya dipanjang tentang hadis yang pertama ini, tentang syarahnya, nilainya, ya, hadis yang masyhur. Jadi hadis yang pertama malam ini bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi wallahu a'lam, cukup sekadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.